tadi saya bicarakan tentang sedikit pasal push ni. Sekarang saya hendak membawa satu kaedah urutan Melayu. Pasal kita cakap urutan Melayu. Apa sampel dia? Kan? Ni sampel. Siapa boleh ini? Usni. Usni. Okey. Ini adalah satu kaedah sampel urutan Melayu. Okey. Ini yang kita panggil sebagai angin pekang. Okay. Kadang-kadang sekarang banyak modalities kan, kita belajar sports massage, kita belajar berbagai. Tapi kita tak tahu yang urutan Melayu juga ada satu yang boleh membaikkan masalah ini. Masalah apa? Stiff neck, frozen shoulder, stress depression, vertigo, palsy, migraine, sendi bahu, tulang selangkang, tulang kipas tulang. Semua ini di dalam satu kaedah urutan. Dia ada bagai lah, ada banyak lah. Ini salah satu lah yang saya kedepankan. Kita panggil dia dengan nama angin pekang. Angin pekang. Kita lain tak ada. Macam angin kan, dari asyik angin je. Okey, ini angin pekang. Angin pekang ni kita belajar dari turun-temurun dari Perak. Ada ilmu dari Kedah, ada ilmu dari Kelantan, ada ilmu dari Terengganu, ada ilmu dari Melaka, ada ilmu dari Johor, yang berbagai. Lalu dikumpulkan menjadi satu warisan ilmu. Okey, kalau stiff neck ni berapa sih? Angin pekang. Apa yang ada ni? Ada 5 poin. Satu dekat dia punya scapula. 1 2 3 4 5. Ini kira dia punya trigger point ni. 1 2 3 4 5. Okey, mai sini. Okey, umpama kata ni tak boleh buka baju Okey, umpama kata begini. Okey. Tengok. 1. Yang 2 ni di atas. Ni saya cuma tunjuk sampel. Di atas antara scapula tu, yang lekuk tu. 2. Boleh try kat neighbor sebelah boleh. 1 2. Okey. 3. Ujung ni. Okey. 4. Release ni. Dan 5. Maknanya ini dilakukan sebagai trigger point dahulu untuk melembutkan poin-poin yang tersebut. Satu. Okay. First way of treatment ini. Ini dulu. Satu Faham 1 2 3 4 5. Ini kalau dekat betul-betul kita akan ajar betul. Okey, benda ni satu. Next. Pasal yang ada di sini daerah stiff neck ni. Daripada sini ke sini yang bermasalah. Jadi trapezius, rhomboid, deltoid, teres majoris, tricep, carpi radius, extension, carpio. Daerah sini semua. Yang ini kena diselesaikan. Rupanya dalam urutan Melayu, dia settlekan dengan daerah sini dulu. Trapezius dengan rhomboid dia dengan melakukan trigger point. Ini urutan warisan. Right? Okay. Next. Ya. Yeah. Dan selanjutnya okay. Ini ke depan. Pasal yang sini dah dibuat kan tadi. Ini rasa apa? Rasa current. Current. Rasa current? Sebelah. Boleh cuba kawan-kawan sebelah. Cuba. Di tengah ni. Ditekan. Akan rasa macam sensasi electrical sensasi sedikit. Di antara dua tulang. Tekan sikit. Tengah. Rasa. Okey, rasa? Okey. Itu release point. Okey. 2. Okey, selanjutnya naik atas. Sini pun akan rasa. Maknanya ini 2. Ini tak secara langsung, benda ni bila diriliskan trigger point, sini akan settlekan daerah sini. Yang belakang tu akan settlekan daerah belakang. Ni angin pekang. Itu cerita belum habis. Step 1, step 2. Okey. Dan urutan Melayu ni dia ada minimum, medium, maximum. Okey. Lepas tu kena urut muka minimum, sendi bahu yang ada di sini. Sendi bahu. Okey.
dan pangkal lengan urutan. Okey? Faham 1, 2, 3 urutan dia. Okey. Next. Urutan 5 beradik. Okey, sekarang ni saya ambil. Okey, ni dari nota saya. Ini nota saya. Saya belajar dulu pasal guru saya pun tulis mancis, saya pun tulis mancis. Ini saya punya personal nota. Ini kira macam mambang tanah. Okey, ini merupakan posisi yang kena dilakukan dalam yang bermasalah ni. Okey, Ustaz, duduk. Okey. Faham kata? Okey, dia duduk. Okey. Yang pertama, tengok tarik tangan. Tangan yang ada sini. Tekan. Tarik. Pasal dia frozen shoulder. Stiff neck issue. Jadi tekan, tarik. 1. Boleh nak try kawan, boleh sebelah try dulu, nak try. So nak cuba boleh cuba. Kaedah urutan. Okey. Bukan pegang tangan. Pegang di bawah sini. Tarik sini. Terasa. Okey, 1. Okey. Okey. Boleh? 2. Tangan ni ke belakang. Tarik belakang. Sini. Duduk. Berdiri. Okey, duduk. Okey, tengok Tangan ni sini. Tarik belakang. Tarik. Masalah apa? Sini. Kan direleasekan. 2 kan? Okey. Nombor 3. Letak sini. Kerak ke bawah. Okey. Ke bawah. Okey, ketiga. Alright. Dan keempat, kan kita ada scapula di point nombor 3, tip of scapula. Sini, ke sini. Okey, sorry, duduk. Okey, duduk. Tip of scapula ni. Ni tangan saya di sini. Okey. 90 degree Tarik arah 90, arah ke sini. Ada problem shoulder. Dia pun ada problem shoulder. Tarik sini, tarik ke sini. Sini. Mama kata tangan ni sini. Di sini point ini tarik. Point sini. Arah. This one. Okey, sini. Satu. Lepas tu naik pangkat. Naik pangkat apa? Ini angle ke dalam sikit. Tarik lagi. Ke dalam. Inward. Tarik lagi. Move inward. Not this way. Move inward. Outward. Pull. Okay. Lepas tu third. Ke dalam lagi. Tarik lagi. Okay. Lagi sekali Yang ini. Straight 90 degree. Inward. 1. Lepas tu naik pangkat. Sini. Tekan lagi. Tarik. Third. Lagi. Tarik. Okey, ini tiga kan. Tangan ni naik, pusing. Cuba naik, rasa tangan naik. Dan you raise up. Jadi benda ni ini okey, thanks. Fast one. Ini kira satu kaedah angin pekang. Ini merupakan satu kaedah urutan. Maknanya di situ ada trigger point. Dia solve masalah otot, masalah blood flow, dan dia release masalah stiffness, frozen shoulder. Okey. Selanjutnya, ni boleh ni tulisan mancis. Okey. Lepas tu cerita tu tak habis di situ saja. Dia ada herbal juga. Ambil daun pecah beling. Sebenarnya daun pecah beling ni banyak ni kat luar-luar. Kita nampak boleh banyak. Kat tepi-tepi jalan tu banyak pecah beling, banyak. Dia ada bulu-bulu sikit. Banyak. Ambil. Pada University Sains Malaysia Kelantan ada research
Rupanya dia ada vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, kafein pun ada dalam. Ya. Jadi direndam Ambil hari pertama 9 helai. Rendam. Okey. Rendam, lepas tu minum. First day. Hari kedua 7 helai. Kalau kita perhatikan semua angka ganjil tak ada exact. Okey. Dan hari ketiga 5 helai. Habis. Dah tak payah hari ke-4, 5, 6 tak ada. Dia tak ada. Dia sekadar herbal, sekadar protokol hari dia dah cukup. Dia tak boleh lebih. Okey? Boleh air suam. Okey. Dia kalau macam bacaan dia ada Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'as min syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada jampi serapah dia. Ni kalau ilmu ya. Hei pekang. Tapi kalau kita lihat ini apa cerita pula ni? Pekang pula. Yang kita panggil ni apa? Pekang ni apa? Pekang ni merupakan urat yang ada bermasalah tu. Ini merupakan makhluk juga. Kita bukan panggil jin. Bukan panggil benda yang lain. Maknanya ini asalmu angin. Sebenarnya ini merupakan SOP lah. SOP dalam purutan lah. Buat tak buat okey, no problem. Asalmu angin, maknanya benda ni stuck pasal dia angin, pecah lendir. Kalau nak perbetulkan ni mentera serapan ni merupakan SOP pengurutan sebenarnya. Kalau kita lihat, dia cakap apa? Pecah lendir. Kena pecah lendir lah. Baru pecah lemak, lalukan darah ke otak. Kalau kita boleh pecahkan lendir tu, maknanya dia akan pecahkan lemak dan darah itu akan jalan ke otak, dan migrain dan masalah itu dah tak ada apa-apa dengan berkat la ilaha illallah. Okey? Minyak apa digunakan untuk ini? Minyak pudina infuse pudina. Okey? Minyak pudina infuse. Kalau bekam dia di 2 poin ya. Ala roksi 1. Sini. Dan ini 2 poin. Okey, atas 2 poin, bukan seluruh poin Atas je dengan ini. Dah 2 poin settle. That will settle masalah benda ni. Dan urutan badan kepala ke kaki. You start daripada kepala, you urut sampai ke kaki, and it's done. Okey, nak ambil orang boleh. Ini ilmu turun temurun. Boleh ambil. Tak, kalau ini kita nak settlekan ini, kita turunkan. Pasal dia ada kaedah. Mana naik, mana turun. Dia ada SOP dia. Boleh? Nak ambil? Okey. Okey, dia dah buat. Okey. Okey. Sekarang sedikit kita masuk pasal orang cakap pasal batin ni, apa cerita pula batin ni? Kan? Pasal batin. Halo. Okey, batin. Dia melibatkan, kalau cakap batin aja melibatkan jiwa dan semangat. Terdapat kes bawatan kelamin. Jiwa seseorang itu merupakan batin. Kan ada lagu dengar jeritan batinku, umpama kata. Okey, maknanya jiwa dan semangat dia. Tapi ilmu batin pula sistem pernafasan supaya merangsangkan keradaan oksigen dalam darah supaya jantung dapat mengepam. Maknanya breathing technique. Okey, ilmu batin. Anfas, tanafas. Saya rasa kalau senaman tu tentu ada pasal jurusan pernafasan itu penting. Yang belajar Reiki pun tentu ada. Yang belajar yoga dan lain dan sebagainya, pernafasan. Dan pernafasan tu adalah yang dipanggil sebagai ilmu batin. Yang tok batin pula menyediakan herbal. Ni tok batin tu untuk lelaki lah, zakar dalam perhubungan. Dia buat herbal. Macam mudim tu lah kan, dia buat herbal. Itu tok batin. Kebatinan mengasingkan diri sudah dapat mengambil tekanan, jika tak dikawal boleh jadi kecelaruan. Emosi. Kebatinan seseorang. Itu dipanggil sebagai kebatinan.
Dan tenaga batin yang lelaki lah. Zakar menegang dapat bertahan lama semasa hubungan kelamin. Berbatin pergerakan tubuh. Dia satu word batin, tapi berbagai-bagai mana. Macam satu word angin, tapi berbagai-bagai makna di dalam urutan. Classification dia banyak. Okey. Sekarang untuk kedua-dua Pak Haji. Selalu mana-mana pergi orang asyik nak ubat kuat je kan. Macam-macam masalah kan. Pasal kita dah tak ada musim kan lagi. Kan? Jadi dalam pengubatan Melayu masalah batin lelaki ni sebenarnya ada 3. Dikategorikan sebagai 3 yang berbeza, cara urutan, herbal dan renggangan dia. Kerana satu kita kategorikan sebagai langsung tak boleh naik. Tegang, ereksi function. Okey? Dysfunctional. Okey? Ada pula tegang tapi tak boleh menembusi. Kata guru saya, dari alif dia menjadi waw. Alif bila masuk dia menjadi waw. Itu maknanya bermasalah. Maknanya tak cukup tegang untuk melakukan. Dan yang lagi satu ialah pramata, erector, ejakulasi dini. Rupanya di dalam perubatan Melayu ni dia ada 3 kategori. Kita bukan kategoriskan sebagai satu terus kasih Viagra. Tak. Dia ada rupanya ada 3 kategori yang berbeza. 3 menggunakan herbal yang berbeza, 3 cara urutan yang berbeza, 3 menggunakan minyak yang berbeza, dan 3 renggangan yang berbeza. Tak sama. Okey, saya ambil contoh yang nombor 3. Okey, tak dapat bertahan. Jadi yang warna merah tu merupakan contoh yang nombor 3. Jadi urutan dia kena di bahu, belakang, perut dan bahu, dia kena di bahu, belakang, perut, kena sengkak lelaki, lubang cincin dan belakang. Ini sedikit alamak ada budak sikit. Dia pun tak faham tak apa Okey. Kalau kita cakap berkenaan sengkak ni, ilmu sengkak. Sengkak ni bukan satu jenis sebenarnya. Dalam urutan Melayu, dia ada berbagai jenis kaedah sengkak. Saya rasa 9, 10 saya bilang. Dia ada sengkak meluh, sengkak melati. Dia ada dengan cara yang berbeza dan cara kaedah mengikut kepada kategori penyakit orang itu, cara perubatan dia dan cara sengkak dia lain. Ada meluh, melati yang kenanga. Dia ada positioning kaki, positioning badan dan positioning yang berbagai-bagai. Itu ada kaedahnya, ada ilmunya di situ. Saya tanya satu postnatal ni, dia cakap dia tahu satu. Just like that. Tapi dia ada berbagai. Maknanya kita, insyaAllah kalau kita mendalami, ada berbagai kaedah yang boleh dilakukan. Okey, urutan ni, tarikh kalau yang masalah 3 ni, 13 sampai 15 Hijrah. Wah, Haji Latif ramai ni. Okey. Herba dia, ubi jaga, ketumbar hitam, jintan hitam, madu, air. Okey, herba dia. Aturan dia rebus hingga mendidih. Rebus dengan air tu, mendidih, lepas tu minum. Minum tu campur madu. Bukan cari madu. Okey, campur madu. Sebelum tidur. Okey. Pantang 1, tak boleh makan nasi bersulam air. Apa tahu kita makan kari ke, masak air ke, yang air yang ada dalam tu tak boleh. Solid kita makan. Roti prata banjir hilek tak boleh.
Roti prata macam gitu makan okey. Tapi yang banjir-banjir dengan kuah jangan. Ini untuk orang yang dalam kategori ini. Dan lagi satu buah petik dan kelapa muda yang kategori ini. Dan last sekali mandi, kena mandi dulu. Mandi biasa daripada kaki naik ke kepala. Naik kepala baru mandi awal. Maknanya ini akan melepaskan. Kenapa orang mandi, nanti kita bincang mandi bunga dan mandi ni, pasal dia akan naik. Hawa kita ada di dalam badan ni trap. Kita terus kena air, benda ni terus trap, tak ada escape route. Kalau kita daripada bawah, hawa itu akan naik dan akan keluar di mulut, di rongga-rongga yang terbuka. Kalau kita terus mandi dengan air mengena, itu yang banyak kena stroke, banyak yang pingsan dekat dalam bilik air. Itu pasal adab dia, kaedahnya kena daripada kaki naik terus tu, lepas tu baru mandi proper lah. Bila semua dah okey, baru okey. Pasal dia ada escape route. Pasal kadang-kadang kawan-kawan kita muda-muda dia kena stroke. Pasal dia panas, tak tahu dia, kita jam ni dia tak ada escape yang itu. Pak. Itu antara penyebabnya. Petua dia. Okey, ini cuma sharing session. Okey. Saya akan sebut bunga dan limau. Okey, lepas tu kita sesi dengan expert kita yang ada sini, senaman tu. Okey. Di dalam kaedah perubatan Melayu juga ada yang dipanggil sebagai apa? Mandi bunga. Bunga. Kaedah. Kenapa pula? Kerana bunga itu melambangkan satu kesucian, aura estetik yang berkait rapat dengan wanita. Saya belajar di Malaysia, di Jogja, di Indonesia juga berbagai. Semua menyatakan mandi perempuan, lelaki jangan mandi bunga. Tak ada yang saya belajar dia cakap lelaki boleh mandi bunga. Mungkin yang mandi bunga itu yang bermasalah sekarang. Lelaki dah jadi lembut sikit. Atau bukan tak kuat, asyik tak kuat dia. Maknanya sifat kejantanan, maknanya sifat dia tak begitu kukuh. Itu sebab dia, kerana bunga ini melambangkan properti dia lebih kepada kewanitaan, kelembutan, keharuman, kewanitaan. Okey. Sekarang saya share sedikit tentang ilmu mandi bunga. Ini merupakan ilmu tradisi. Ini bukan ilmu spa. Pasal sekarang ada berbagai macam. Jadi kita tak perlu gaduh-gaduh lah, kan? Dia ada ilmu dia ada ilmu, tak jadi masalah. Yang penting kita berlapan ada. Okey? Okey. First, sebenarnya dalam perubatan Melayu, ilmu mandi bunga ini yang titik beratkan ialah keharumannya. Bunga yang ada fungsi wangi, yang ada fungsi harum. Bukan pasal bunga tu ada warna-warni. Itu kita kena set kita punya mindset away. Kita mandi bunga disebabkan karakteristik keharuman bunga itu. Faham? Ini merupakan kenapa tujuan mandi bunga. Salah satu. Okey. Sekarang dalam pada bunga ini, apa yang saya belajar dan kita share di sini, ada berbagai kategori bunga yang mempunyai berbagai macam dan bentuk. Ini berdasarkan kepada ilmu warisan, berdasarkan kepada datuk nenek moyang kita. Jadi dikumpulkan bunga begini untuk tujuan ini kerana dilakukan begini dia terjadi begini. Daripada ilmu Malaysia ke Indonesia dikumpulkan berbagai macam. Tapi yang dibawa di sini merupakan ilmu bunga-bunga yang lokaliti lah, yang berada di keliling kita. Saya tak bawa bunga sakura, kan? Tak. Pasal ini merupakan ilmu tradisi. Okey. Jadi ada berbagai kategorinya. Okey, first grouping ada grouping. Bunga pun ada group. Dia ada geng juga.
Ada geng. Okey. Bunga kasturi, bunga melo, bunga kesidang. Ini 3 bunga. Okey. Bunga ini digunakan untuk mengatasi masalah hormon wanita. Dalam ilmu tradisi, wanita yang ada masalah hormon disebabkan kekurangan estrogen atau progesteron. Progesteron dan estrogen. Pasal ini berkurangan. Jadi macam mana nak menaikkan balik? Dengan mandi bunga ini. Kerana di dalam bunga ini, kasturi, melo, kesidang, datuk nenek moyang kita, ilmu mereka didapati berkait rapat dengan menaikkan hormon wanita. Itu pasal tak ada cerita lelaki sini. Jadi Haji ada mandi bunga tak? Tak ada Okey. Lelaki kita mandi daun. Itu nanti bab lain kita boleh cakap. Nanti offline. Okey. Okey, ni bunga ni. Hormon dan menaikkan hormon wanita, estrogen and progesterone, mandi bunga ni. Nanti saya akan terangkan macam mana digunakan cara mandi dia. Ni sekadar kluster dia, kluster bunga. Ni ilmu warisan. Dan dari segi spiritual dia, bunga ini untuk wanita akan menaikkan semangat dengan mandi bunga. Dia ada fizik, dia ada spiritual. Dalam bunga tu dia ada fizik, dia ada sifat spiritual. Spiritual dia menaikkan semangat. Semangat macam dah lemah semangat dah, macam tak ada mood ke itu ni. Balik dia tengok suami tak semangat tu. Kau siap kau? Aku cari bunga. Tak apa, bukan cari orang lain, cari bunga tak apa. Okey. Dia ada 2 fungsi Fungsi kegunaan dia, hormon wanita dan spiritual. Okey, next kategori bunga. Kita lihat apa? Bunga mawar. Bunga apa? Bunga ros kan? Betul tak? Ros kan? Bunga ros, pandai. Dia ada putih, dia ada merah, dia ada kuning kan. Jadi dan lagi satu bunga kenanga. Okey. Bunga ini untuk masalah angin. Untuk wanita yang mempunyai masalah angin. Ini merupakan perubatan. Mandi ni untuk ia menaikkan suhu badan. Kerana apa? Apabila orang itu angin, suhu badan dia rasa sejuk. Turun. Down. Jadi untuk menaikkan angin masalah ni, bunga ini akan menghangatkan. Jadi suhu badan memecahkan angin dalam badan. Itu mandi bunga. Bunga apa? Bunga mawar, bunga kenanga. Dan sedikit sini orang yang banyak angin ni pun, kadang-kadang angin kita tak banyak, tapi kita sengaja cari angin. Betul? Cari angin. Macam Haji Latif ni, selalu cari angin. Kenapa? Pasal dia selalu minum teh. Teh itu apa? Teh itu sejuk. Teh itu apa? Berangin. Dah tak cukup teh, dia minta teh Alia. Alia lagi tambah angin dengan susu kuat. Jadi ada teh angin, Alia angin, susu angin. Jadi dia makin bertambah angin lah. Kan? Faham tak? Tak perasan kan? Ini punca-puncanya. Kerana angin itu terjadi dengan hidrogen dan nitrogen bercampur gas di dalam. Dari dalam sistem pencernaan kita akan lebih banyak gas. Angin akan ada. Satu badan berangin. Kan? Cerita piramid. Satu badan berangin. Okey, dari segi spiritual dia untuk memurahkan rezeki. Jadi bunga mawar dan kenanga ini spiritual dia dilakukan untuk memudahkan rezeki. Next. Kategori bunga cempaka dan bunga melati. Ini bau harum. Bunga cempaka. Kan yang kecil-kecil. Putih-putih kecil. Okey, bunga melati. Bunga ini digunakan untuk mengatasi masalah sakit saraf. Saraf. Tadi saya cakap saraf kan? Ada tadi saya cakap. Itu otot apa?
Urat apa? Urat yang halus. Urat halus kan? Urat besar, muscle. Urat kecil, tendon dan ligamen. Urat saraf. Urat halus ni saraf. Okey. Jadi orang yang mengalami stroke dan angin hama untuk wanita, ini adalah bagus kerana dia membaiki sistem urat saraf. Ini merupakan warisan. Okey. Dan spiritualnya senang nak mempengaruhi orang. Jadi orang tu patutlah kadang-kadang kita keluar ada makcik-makcik mak dara dulu suka bunga kenanga bau wangi. Sebenarnya dia nak psycho orang. Nak psycho orang. Jadi dia pakai bunga kenanga. Mandi dulu bunga kenanga, bau kenanga, bau mawar. Pasal bau dia harum. Okay. Tapi dari sudut spiritual dia untuk mempengaruhi orang. Pasal keharumannya. Okay. Next. Bunga Tanjung dan bunga Kemboja. Okay. Ada lagu bunga Tanjung lah. Bunga ini digunakan untuk mengatasi masalah apa? Otot. Kita punya muscle. Siapa yang ada problem muscle, orang dulu-dulu dia ambil bunga ni, bunga Tanjung dengan bunga Kemboja. Yang ada masalah urat, otot sering mengalami ketegangan, inflammation, frequent inflammation. Okay. Jadi apabila sering mengalami frequent inflammation, dia mandi dengan bunga Tanjung dan bunga Kemboja. Dan dari masalah spiritual dia untuk menaikkan keyakinan diri. Jadi yang tak self agak kemurungan, lack of confidence, mandi bunga Tanjung, bunga Kemboja. Ada lagi satu dua lagi Alkitab ya. Bunga kemuning dan satu bunga yang kita kena petik lain bunga, kategorinya kita kena petik pagi sehingga sebelum tegak matahari lah. Kenapa? Sebab waktu tu bunga tu mengembang. Kita kena petik bunga waktu bunga tu mengembang, bukan bunga menguncuk. Jadi pagi sehingga sebelum tegak matahari. Kecuali satu jenis bunga kita kena petik tengah-tengah malam. Tapi nama dia bunga harum sundal malam. Tengah malam. Sebab dia mengembang di malam hari. Tapi waktu petik tu, saya berpesan, jangan betul-betul tepat exactly minatnya. Pasal ada benda lain yang selain pada kita suka, ada benda lain juga suka pada spiritual yang begini. Okay? Jadi jangan betul-betul tegak tengah nak lepas lah pukul 1 pagi atau 11. Jangan minat. Okey? Dan spiritual dia apa? Digunakan sebagai untuk pengasih. Orang nak pengasih lebih suka, lebih sayang pada dia. Jadi kalau suami-suami lihat, tak tahu orang rumah aku ni asyik beli bunga kemuning, bunga sundah malam ni apa cerita pula ni? Ni untuk pengasih. Masalah tu siapa yang masalah? Isteri ke suami? Suami yang masalah. Pasal suami tak tahu mengasih. Pasal isteri kena jadi bunga pengasih. Okey. Kaedah mandi bunga. Okey. Dia ada di sini. Okey, nak ambil gambar boleh ambil. Saya akan go through fast ini. Kerana dia ada hari dan waktu. Murah rezeki orang kasih padanya. Ada hari dan waktu-waktu yang tertentu. Nak ambil snap boleh ambil. Ni saya share sini. Okay. Dia ada hari Jumaat, ada hari Khamis, temu jodoh, hari apa, menampilkan aura, tambahkan pasangan, rawat, okey? Aura pandangan. Yang okey, boleh Saya tak nak touch semua. Okey. Dan cara mandian bunga, bersihkan pada head dan nifas, tutup aurat. Waktu dalam tandas tu, pakai kain basah lah. Jangan telanjang belenging pula. Tahu? Sebab dalam pada kita suka bunga, ada benda lain pun suka pada bunga. Bukan kita saja.
pasal antara itu dan kita kena tutup aurat, menghadap kiblat. Tapi bunga itu hendak direndam semalaman. Kan saya kata ambil harumnya di dalam air, direndam semalaman. Tahu macam mana rendamnya? Tapi jangan campur lah. Dalam bunga jangan campur limau, jangan campur EO. Pasal ini ilmu untuk perubatan kan, yang saya share. Jangan campur essential oil, jangan campur limau ke apa ke, jangan campur. Jadi direndam sembarangan, bilangan bunga kena ganjil. Tapi petua dia waktu masuk itu jangan, bila kelopak tu kita pecah-pecahkan dia, jangan hidup. Guru pesan jangan menghidu, buat cepat. Sebab apa? Ini petua dia. Pasal kalau kita menghidu, haruman bunga itu, bunga mandian itu tak melekat wangi pada orang yang mandi tu. Tapi kita sudah ambil dia punya aura dia, sokol lah aura dia, atau kita sudah ambil dia punya vitamin dia, atau kita sudah ambil kegunaan dia, bunga ini. Itu pasal adab dia, waktu buka wudu jangan hidup. Pasal mandi, aku jangan kata satu gayung, satu baldi pun langsung tak ada bau. Pasal kau buka, kau hidup, habis. Jadi dia sudah sedut itu keharuman bunga. Ini ilmu petua lah kan, saya share. Ini ilmu petua. Okey, boleh? Okey. Okey. Tutup aurat, menghadap kiblat, hendak direndam, bilangan jenis ganjil, waktu merendam buka kelopak bunga. Bilas macam tadi, bilas kaki dulu dengan air. Okey, semua dah basah, okey. Okey, wuduk sebelum mandi. Okey, baru mandi, siram yang biasa, kepala ke kaki kan. Dan yang last tu, okey. Bunga yang direndam tu boleh taruh dalam satu gayung tu. Yang last tu, bunga-bunga tu siram. Maknanya siram ke badan dan biar dia kering di badan. Faham? Dia kering di badan. Maknanya dia jangan ambil tuala, jangan. Biar dia kering di badan. Tapi boleh sapu kepala boleh lah. Takut ada sesama ke, ada orang yang badan tak kuat. Tapi biar dia kering di badan. Okey. Waktu mandi tu zikir selawat ke zikir itu ni. Dan bila mandian bunga ini dilakukan sebagai perubatan adalah digunakan dari dalam apa? Siraman. Ingat siraman. Bunga itu bukan di dalam bathtub. Itu ilmu spa. Okey. Kita tak ada gaduh, Ilmu spa. It's okay. Kan? Ini ilmu petua. Ini ilmu warisan, ilmu petua. Jadi kita nak ambil kaedah ini, bunga yang ini, jadi kita ambil yang ini last siraman. Pasal bunga itu disiram, mengalir. Jadi aura itu, apa yang diambil berkat itu akan ada di seluruh badan. Bukan melekat-lekat di situ. Di dalam bathtub. Lain. Dan tak ada percampuran antara bunga dengan limau dan lain. Pasal itu ilmu, ada ilmu yang berbeza dan berbeza. Tak jadi masalah. Okey, ini ilmunya. Okey, next. 1, 2 lagi Okey, sekarang limau. Cepat. Lepas tu senaman, our main event, senaman tua. Okey. Ni satu cerita pula. Ni mandi limau, apa cerita pula ni mandi limau? Okey, mandi limau ni sebenarnya kita lihat pada lipatan sejarah. Pada zaman Kesultanan Perak, Sultan Mahmud Iskandar Shah 1653 dengan 1720. Dia mempunyai anak ramai. Antaranya satu puteri. Puteri ni nama Menara Kokong. Yang ini awak semua boleh baca di dalam sejarah dan di dalam Istana Sultan Perak. Sekarang kalau pergi istana muzium dia, baca sejarah ni memang ada dalam. Ni bukan saya buat cerita lah. Ni bukan cerita kedai kopi. Okey. Dan puteri ni terkenal
Dia suka sangat dengan limau purut. Limau purut, dia suka. Bau dia, aroma terapi, dia suka. Dia sangat suka. Jadi ada istana ni, mereka akan menghantar orang untuk mengawal putrinya. Jadi ada 4 orang dulu, ada 4 jin lah, so call untuk mengawal kan, yang benda yang ini untuk mengawal. Jika terdapat anasir-anasir buruk sebagai pengawal lah, bukan pengawal fizikal ni merupakan pengawal yang tak nampak. Okey, tapi masalahnya keempat so call jin tak dapat mengiringi dekat dengan dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia penuh dengan limau purut. Okay. Dan pada masa yang sama, waktu tu Raja Aceh ni dalam lipatan sejarah, dia suka berkenan dengan puteri Kolkom ni. Lalu terjadi sedikit masalah, lalu dia tikam itu dan terkeluar darah putih pada puteri Kolkom. Dan daripada situ terjadilah perang besar antara Perak dengan Aceh dalam lipatan sejarah pasal peristiwa darah putih. Tapi ini bukan peristiwa pertama darah putih, sebab ingat cerita Mahsuri. Mahsuri itu kemudian dia tahun 1780, Kota Tinggi kan. Itu kemudian. Itu cerita Mahsuri di Kedah. Kemudiannya itu waktu kemudiannya ni darah putih. Terjadi peristiwa gangguan. Ini sedikit lipatan sejarah tentang limau purut ni. Okey. Kita cakap sejarah, tapi kita tengoklah betul-betul bagus ke limau purut ni, kan? Dari penelitian lab research, limau purut ni sebenarnya dia bagus untuk pernafasan, paru-paru kita bagus. Dia sangat harum, okey, pernafasan. Dan kulit limau purut ini, bila kita buat test, dia merupakan acidic, dia pH dia terlampau acidic. Antara limau-limau dan limau-limau yang sewaktu dengannya, segala jenis limau nipis kan, limau rebus kan, limau nipis, limau apa lagi je? Limau kasturi, limau apa lagi? Limau Bali, limau apa lagi? Lemon, limau apa lagi? Limau sangkis, apa-apa limau, tapi didapati di dalam lab pH acidic yang tertinggi sebenarnya terdapat pada limau purut. Is proven in the lab. Sekali lagi ini terbukti yang orang tua-tua lama kita, ilmu mereka sangat tinggi. Mereka tahu dalam banyak-banyak ini apa yang terbaik untuk buat perubatan rupanya. Saya pun tak tahu macam mana mereka tahu. Kita pun tak tahu. Tapi ilmu mereka tinggi. Macam kalau kita buat pasal herbal, macam mana diorang boleh tahu? Macam tadi saya ceritakan pasal angin, pasal apa benda ni semua. Ilmu mereka tinggi. Ini. Kulit limau ni acidic tinggi. Dan peningkatan dengan pengambilan limau purut ni, imunisasi dan antibody kita kuat. Kan kalau kita buat jeruk, kita minum limau purut ni. Okey. Ini merupakan sedikit research tentang limau. Okey, purut. Dan kegunaan limau purut, pertama, penawar bisa. Bisa, bukan bisa diatur. Bisa. Kerana dia tinggi, antioksidan dia tinggi. Tapi bila kita gunakan limau purut sebagai perawatan gangguan, terbaca dengan surah Al-A'raf ayat 11. Komplimen. Dalam segi fizik dia, antioksidan dia tinggi, dan dari segi gangguan pun ada kegunaannya. Kerana jisim jin ini merupakan makhluk halus, dan bila dia terkena dengan asid yang tinggi, dia pun habis antaranya. Okey, second,
gangguan emosi, jiwa tertekan, stres. Bacalah surah Al-A'raf dan masukkan 5 huruf dalam. Jadi orang yang ada tekanan jiwa, gangguan emosi, 5 huruf antara kaedahnya. 5 huruf juga famous digunakan sebagai kaedah putus obat. Putus obat ni macam mana? Orang pergi merawat dulu, kan 3 kali kan? Lepas tu, dah habis, dah boleh stop lah. Jadi, dia akan beri 5 huruf. Jadi, yang saya saya akan putuskan. Rap, ambil, okey. Dia habis. Maknanya dah putus obat. Ini antara kaedah putus obat dilakukan. Okey. Dan 5 huruf ni disebabkan dalamnya ada tannin dan saponin. Dia mewangikan kulit. Wangi. Kalau kita buat aromaterapi, akan jelas haruman astiri daripada 5 huruf itu tinggi. Okey. Dan mengatasi orang kalau ada kena pukau, ni macam mana ni. Okey. Pagi-pagi itu hari berita apa? Kat Malaysia selalu terjadi kan. Pergi ATM, orang tepuk belakang, tap. Terus cakap, okey, minta duit, dia tekan duit. Dia ambil duit, dia kasih, orang tu balik. Jadi kena pukau lah. Habis lepas tu tak sadar-sadar. Macam mana nak sadarkan dia? Baca surah As-Saffat ayat 7, potong 5 tu, kasih dia bau haruman 5 huruf. InsyaAllah baik. Ini kaedah untuk mengatasi orang yang kena pukau. Kaedah orang yang kena pukau. Okey, sikit lagi habis. Antiseptik kerana dia ada vitamin C, B1, B2. Jadi, orang dulu-dulu antara bahan diberi ialah apa? Jamu mentah. Ingat tak? Ada tak yang di sini? Practitioner, jamu mentah. Antara jamu mentah dalam tu adalah 5 huruf. Jadi dia makan, dia akan membunuh kuman juga. Tapi kakak, sekarang ada orang makan jamu mentah? Kurang makan kapsul tak ada orang nak buat nanti kita buat khusus jamu mentah. Okey. Okey. Pasal ini merupakan antioksidan dan dia juga jamu mentah juga memulihkan darah, cepat mengecupkan. Dan dia antioksidan, dia mengarahkan keluar dan dia merupakan saya rasa orang lama-lama tahu, pernah dengar dan tahu ini jamu mentah. Okey. Dan dia menyegarkan badan sebab dia ada flavonoid. Meningkat kebugaran tu. Bila flavonoid, kita ada flavonoid, tubuh kita akan meningkat kebugaran. Orang yang ada gangguan ular masuk itu ni, ambil keringkan ini 5 huruf, taruh di ujung-ujung. Dia macam sumpah ular. Ular tak boleh jumpa dia. Lari. Ni antara ilmu orang dulu lah, taruh. Okey, 5 huruf. Dan mengelakkan mandi mayat, atau jalan tengok orang aksiden, kepala terputus, tangan terputus, tengok itu balik badi. Jadi macam mana badi? Atau kena saya itu ni, baca ayat Syuara, mandikan dia dengan 5 huruf. InsyaAllah. Ini antara kaedahnya. Okey. Last two also. Okey. Masuk. Okey. Adab. Okey, sekarang tadi kan saya cakap 5 huruf kan. Umpama kata 5 huruf ni sebenarnya adalah kaedahnya adalah dipotong. Faham? Dipotong. 5 yang ada tu kita potong. Dan setiap kali kita potong, kita kena niatkan apa? Kenapa niat? Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu niat kita potong. Okey? Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Setiap kali setelah dipotong, masukkan dalam bekas air,
Okey. Perah limau tu dalam bekas air. Okey. Dan mandi. Kulit limau tu buang, yang air tu mandi. Okey. Jadi potongan dia macam ni. Papa kata ni limau. Limau mana ni? Limau pula. Saya ambil gambar limau. Okey. Ni limau. Sana lihat sini. Okey, sama. Ni kepala dia. Faham tak? Ni kepala kan? Atas. Jadi atas tu merupakan kepala. Badan dan bawah tu merupakan kaki. As a whole. Jadi jika orang itu bermasalah sakit-sakit kepala, kan kepala sakit itu ni, bagaimana? Ambil pisau, niat untuk menghindari penyakit. Potong bahagian atas kepala. Dah. Perahkan. Mandi. Tangan kiri masalah. Okey. Kepala tak ada apa? Okey, kiri sebelah kiri. Dengan niat. Lepas tu perah dah. Habis apa bacaan habis orang asing ni macam yang bukan tak perlu, tak jadi masalah. Potongnya dengan niat. Perah mandi. Itu saja. Ada special? Tak ada special. Itu aja. Niat potong. Okey, kepala. Habis orang kalau macam yang sok kan, yang sok setengah. Okey, kepala setengah. Okey, 1 2 3 4. 1 2. Diperahkan mandi. Dia tengok bahagian mana yang bermasalah. Jadi habis orang yang sakit dalam macam mana? Sakit dalam organ. Dari atas, kiri, kanan, belakang, depan, bawah tu masih ada. Itu diperahkan. Kakinya masih. Masalah kaki bawah, potong bawah. Itu je. Dah je. Lelaki dan perempuan boleh. Yang tak boleh bunga. Haji nak teruskan pun boleh bunga. Saya tak jadi masak. Yang bawah. Okey. Ini merupakan kaedah. Buat tak buat tak jadi masalah. Ini merupakan ilmu warisan kaedah dan tak perlu dibaca apa-apa. Satu kaedah. Jadi lepas ni kat pasar saya rasa dah banyak orang nak kena ambil 50 besok ke. Okey, peningkatan. Okey.